Definisi Forex. Forex adalah singkatan daripada pertukaran mata wang asing, iaitu proses menukar mata wang sesebuah negara dengan mata wang negara lain. Forex berlaku apabila dua pihak bersetuju untuk menukar sejumlah nilai mata wang pada kadar yang telah ditetapkan dan melaksanakan transaksi itu pada tarikh yang ditentukan. Kadar Forex menunjukkan berapa banyak mata wang yang diperlukan untuk membeli satu unit mata wang lain. Ia juga berubah-ubah mengikut permintaan dan penawaran mata wang di pasaran. Pasaran Forex merujuk kepada pasaran global di mana berlaku perdagangan mata wang antarabangsa. Ia adalah pasaran kewangan terbesar di dunia dengan nilai perdagangan harian yang melebihi 5 trilion. Dalam pasaran Forex, mata wang didagangkan dalam pasangan. Contohnya euro berbanding USD atau USD berbanding yen. Harga pasangan mata wang ini ditunjukkan sebagai nilai tukaran. Sebagai contoh, 1.1000 untuk pasangan mata wang euro USD bermaksud 1 euro bernilai 1.10 USD. Perdagangan Forex membeli atau menjual pasangan mata wang dengan harapan untuk mengambil keuntungan daripada perubahan harga. Contohnya, jika seorang pedagang yakin bahawa nilai pasangan mata wang euro USD akan meningkat, dia akan membeli pasangan mata wang tersebut. Jika nilai pasangan mata wang itu meningkat, dia akan menjual semula dengan harga yang lebih tinggi dan mengambil keuntungan daripada perbezaan harga. Pasaran Forex beroperasi selama 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Ia dibuka pada hari Isnin pagi di Sydney, Australia dan berakhir pada hari Jumaat petang di New York, Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, ada juga sesi dagangan yang berbeza-beza di seluruh dunia, termasuk sesi Asia, Eropah dan Amerika Utara. Pasaran Forex juga mempunyai beberapa peserta utama, termasuk bank-bank pusat, bank pelaburan, syarikat multinasional, pedagang individu dan spekulator. Bank-bank pusat memainkan peranan penting dalam pasaran Forex kerana mereka boleh mempengaruhi nilai mata wang dengan melaksanakan kebijaksanaan monetari seperti menaikkan atau menurunkan kadar faedah. Pedagang Forex juga boleh menggunakan pelbagai strategi dagangan untuk mengambil keuntungan daripada pasaran, termasuk analisis asas dan teknikal, pengurusan risiko serta penggunaan alat dan petunjuk teknikal yang berbeza. Namun, seperti semua pasaran kewangan, pasaran Forex juga punya risiko yang tinggi, termasuk risiko kecairan, risiko kredit dan risiko pasaran. Oleh itu, penting bagi pedagang Forex untuk memahami risiko yang terlibat dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi modal mereka. Seterusnya, pandangan Islam terhadap perdagangan Forex, sama ada ia dilihat sebagai halal atau haram, serta alasan di sebalik pandangan tersebut. Forex dihukumkan haram kerana ia melibatkan unsur riba dalam transaksi harta ribawi, iaitu mata wang. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan Forex secara online oleh individu ini haram, namun masih ada yang melakukannya kerana kurangnya ilmu muamalat yang menyebabkan mereka terjebak dalam mencari rezeki yang haram. Apabila wang yang seharusnya digunakan sebagai alat tukar dalam urusan jual beli barangan atau perkhidmatan, tetapi sebaliknya wang itu dijadikan bahan perdagangan, maka ia boleh menjadi haram. Walaupun Al-Quran tidak memberikan penjelasan yang terperinci mengenai syarat-syarat bai al-saf, tetapi Al-Quran memberikan garis panduan umum mengenai jenis-jenis transaksi yang halal di sisi Allah. Transaksi yang halal itu mestilah tiada unsur riba sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat di atas bermaksud bahawa Allah membenarkan kita berjual beli tetapi melarang kita daripada riba. Riba yang dimaksudkan ialah riba al-nasiyah dan riba al-fald. Jual beli yang dibenarkan oleh Allah perlulah merangkumi al-saf dan harus mengikut syarat-syarat tertentu. Ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Maksudnya, apabila ditukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, tamar dengan tamar, garam dengan garam, mestilah sama timbangan dan sukatannya dan ditukar secara terus pada satu masa, dan sekiranya berlainan jenis, maka berjual belilah kamu sebagaimana disukai. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberitahu bahawa pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak perlu dilakukan dalam kuantiti yang sama dan tidak boleh berlebihan atau kurang, serta perlu saling melakukan menukar secara serentak. Namun, jika emas ditukarkan dengan perak, maka boleh berbeza kuantitinya dan tetap perlu saling melakukan kard. Oleh itu, jual beli mata wang by al-saf dibenarkan dalam Islam asalkan mematuhi syarat-syarat tertentu seperti melakukan kard pada kedua-dua item yang ditukar sebelum berpisah. Tidak ada persyaratan penggangguan atau khiyar al-syart
dan kadar pertukaran kedua-dua item harus sama jika jenis item yang ditukarkan adalah sama. Assalamualaikum, nama saya Kasrina Zahra binti Kamal Zaman. Saya akan bentangkan isu-isu dalam forex dalam pandangan Islam. Isu yang pertama ialah pengharaman penggabungan antara akad bahi jual beli dengan kod pinjaman dan isu leverage dalam forex. Penggabungan antara akad jual beli mata wang dengan kod adalah haram menurut hukum syarak. Ini kerana ia melanggar hadis Rasulullah SAW yang melarang pinjaman dan jual beli secara bersamaan. Hadis tersebut berbunyi, maksudnya tidak halal pinjaman dengan jual beli, riwayat Al-Nasai. Dalam forex trading, terdapat unsur leverage yang bermaksud kemudahan pinjaman yang diberikan oleh broker forex kepada pelabur yang membuka posisi di platformnya. Leverage ini membolehkan pelabur untuk berdagang dengan modal yang lebih besar daripada modal sebenar yang dimiliki. Contohnya, leverage 1:100. Pelabur hanya perlu ada modal sebanyak $1,000 untuk berdagang dengan nilai $100,000. Namun leverage ini juga membawa risiko yang tinggi kerana jika pelabur mengalami kerugian, dia perlu membayar balik pinjaman tersebut kepada broker forex. Leverage ini juga menimbulkan masalah riba al-nasiah, iaitu riba yang berlaku akibat penangguhan serahan mata wang yang ditukar. Ini kerana dalam forex trading, transaksi tidak berlaku secara spot atau lani, tetapi melalui kontrak yang mempunyai tempoh tertentu. Oleh itu, penggabungan antara akad jual beli mata wang dengan kod dalam forex trading adalah haram dan bertentangan dengan syariat Islam. Ulama telah bersetuju bahawa penggabungan ini adalah salah satu laluan riba dan boleh membawa kepada penipuan dan penyelewengan. Sebagai contoh, Al-Qarafi menyatakan maksudnya, dan dengan ijma' umat bahawa diharamkan jual beli dan pinjaman secara berasingan dan haram kedua-duanya secara bersekali kerana ia adalah laluan riba. Isu yang kedua ialah isu rollover interest. Rollover interest juga dikenali sebagai swap adalah kos yang dikenakan ke atas posisi forex yang dibuka lebih dari satu hari. Kos ini timbul kerana perdagangan forex melibatkan pertukaran mata wang antara kedua-dua pihak yang memegang posisi tersebut. Biasanya, perdagangan forex dilakukan dalam pasaran mata wang tertentu dan kos rollover interest adalah disebabkan oleh perbezaan kadar faedah antara dua mata wang yang berbeza dalam pasaran mata wang tersebut. Kos rollover interest akan dibayar atau diterima oleh trader berdasarkan perbezaan kadar faedah di antara dua mata wang yang berbeza. Jika trader memegang posisi dalam pasaran mata wang yang memiliki perbezaan kadar faedah yang berbeza, maka kos rollover interest akan diterima atau dibayar setiap kali posisi tersebut dibuka lebih dari satu hari. Kos rollover interest ini boleh menjadi kos yang signifikan dalam perdagangan forex jangka panjang dan boleh memberi kesan kepada keuntungan atau kerugian yang dihasilkan daripada perdagangan tersebut. Rollover interest dalam perdagangan forex dianggap sebagai unsur riba yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menentang eksploitasi. Ini kerana kos ini dibayar tanpa sebab munasabah dan tidak mempunyai kaitan dengan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari perdagangan forex itu sendiri. Pada 12 April 2006, dalam mesyuarat sesi ke-18 Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Rabita Al-Alam Al-Islami telah mengeluarkan resolusi berhubung perniagaan berdasarkan margin di mana mereka memutuskan bahawa charge rollover merupakan unsur riba yang nyata dan diharamkan. Berikut ialah hasil mesyuarat tersebut. Majlis berpendapat perniagaan berdasarkan margin tidak dibenarkan oleh syarak berasaskan hujah-hujah berikut. Pertama, amalan ini mengandungi unsur riba yang nyata, iaitu melalui penambahan ke atas jumlah hutang charge, iaitu charge rollover. Ia adalah riba yang diharamkan. Dan isu yang terakhir ialah isu pegangan atau penyerahan sempurna, COP. Menurut syarat utama dalam transaksi jual beli mata wang atau buy and sell, penyerahan mata wang secara segera atau COP harus dilakukan saat pertukaran berlaku. Mazhab-mazhab sepakat bahawa transaksi jual beli mata wang harus dilakukan secara tunai dan haram tangguhan pada yang tersebut.
Hukum ini disetujui oleh semua mazhab dan diriwayatkan oleh Ibnu Bayrah yang menyebut maksudnya mereka bersepakat bahawa harus menjual emas dengan perak dan menjual perak dengan emas dengan kadar yang berbeza secara penyerahan tangan ke tangan dan haram penangguhan pada yang tersebut. Ketika seorang pedagang membuka posisi dalam perdagangan forex secara atas talian, dia tidak mempunyai pegangan yang sempurna terhadap mata wang yang dibelinya. Ini disebabkan oleh fakta bahawa broker tidak akan mengkreditkan mata wang yang dibeli oleh pedagang terus ke dalam akaunnya sehingga posisi ditutup. Sebagai hasilnya, ketika seorang pedagang membuat penutupan posisi, dia menjual mata wang yang belum dimiliki dan tiada dalam pegangannya. Dalam Islam, qab atau penyerahan mata wang secara segera adalah wajib dalam transaksi jual beli mata wang. Oleh itu, transaksi jual beli mata wang dalam perdagangan forex secara atas talian atau online boleh menimbulkan kebimbangan dari segi syarak kerana tidak memenuhi syarat qab. Sehubungan itu, walaupun perdagangan forex secara atas talian atau online telah menjadi semakin popular, pedagang perlu berhati-hati dan mempertimbangkan segala risiko yang mungkin timbul daripada transaksi yang dijalankan. Dalam perdagangan forex, pedagang juga menjual mata wang tanpa memiliki pegangan qab terhadap mata wang yang hendak diniagakan. Ini bertentangan dengan syarat utama dalam transaksi jual beli mata wang. Oleh kerana itu, transaksi tersebut dianggap haram menurut syariah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang fatwa-fatwa berkenaan forex secara atas talian di dalam dan luar negara. Yang pertama ialah fatwa dari dalam negara, iaitu Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan. Mereka mengharamkan forex trading secara online kerana bertentangan dengan Islam dan undang-undang negara. Ini kerana forex trading melibatkan riba, hutang, qab, jual beli tanpa milik dan judi. Yang kedua ialah menurut pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, jual beli harus sama jenis, kualiti, kuantiti, dibayar tunai dan langsung dan diserahkan segera sebelum berpisah. Jika tidak, ia adalah riba al-fal atau nasi'ah ataupun al-yad. Seterusnya ialah fatwa dari dalam negara dan pandangan mufti tentang forex secara atas talian. Apabila Mufti Negeri Selangor ditanyakan soalan iaitu apakah hukum dan syarat pelaburan dalam forex. Kemudian secara ringkasnya Mufti itu menjawab bahawa pelaburan dalam forex halal jika tidak melibatkan riba, judi dan penipuan. Jika melibatkan perkara tersebut, hukumnya haram. Selain itu, hukum muzakarah ahli Majlis Penasihat Syariah Institusi Kewangan Malaysia telah menyebut muzakarah ini telah membenarkan perdagangan mata wang dengan syarat tertentu. Antara syaratnya ialah mengelak dari unsur-unsur yang meragukan, menipu, berjudi dan tidak pasti tentang risiko dalam transaksi spot forex secara atas talian. Transaksi spot forex ini juga tidak sah menurut undang-undang negara. Bagi meluaskan konteks hukum Islam tentang forex, saya akan membentangkan juga pandangan tentang forex atas talian dari pandangan luar negara. Yang pertama dari Majma' Fiqh Islam Sedunia. Majma' ini mengharamkan perniagaan berdasarkan margin kerana mengandungi riba melalui charge rollover. Manakala menurut pandangan Rafiq Fakri Omar Ellery Jones melalui kajian beliau bertajuk Critical Evaluation of the Compliance of Online Islamic Forex Trading with Islamic Principle, beliau menilai urus niaga forex online yang didakwa Islamic Trading mendapati bahawa urus niaga tersebut tidak mematuhi syarat by al-saf, gharar dan terdapat spekulasi yang menyerupai perjudian. Akhir sekali ialah pandangan Dr. Al-Wail Arabiat dan Dr. Ahmad Abdul Al-Aun. Kajian mereka meneliti hukum syariah untuk perdagangan mata wang asing secara online dengan menggunakan sistem margin dan leverage. Mereka berpendapat bahawa transaksi semacam itu adalah tidak halal kerana melibatkan riba dan tidak memenuhi syarat qab. Jadi, secara kesimpulannya, kajian kami ini menyimpulkan bahawa pelaburan forex adalah haram dalam Islam kerana melibatkan riba,
gharar dan judi. Ramai yang tidak tahu hukumnya dan terlibat tanpa sedar. Kerajaan dan pihak berkuasa perlu mengambil tindakan untuk menghalang dan mendidik umat Islam tentang pelaburan forex dan hukumnya. Pelabur juga perlu memikirkan risiko yang tinggi dalam pelaburan forex yang telah menyebabkan kerugian besar. Sebagai umat Islam, kita harus melabur dengan cara yang sah, adil, selamat dan beretika dan mengikut prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.